Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjat kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada petang yang berbahagia ini untuk satu majlis ilmu, iaitu wacana ilmu kemahiran manipulatif ujian amali SP015 bagi sesi 2021-2022. Dan bersama dengan anda semua pada petang ini, saya Abdul Rahim bin Cik Ibrahim selaku moderator untuk majlis yang akan mengendalikan majlis. Sepanjang majlis ini anda akan bersama saya selaku moderator dan kita juga akan bersama dengan dua lagi panel, iaitu panel pertama dan panel yang kedua. Sekejap lagi saya akan perkenalkan panel. Dan bagi memohon keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa eloklah kiranya kita mulakan majlis ilmu kita ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali pihak kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa yang mana objektif program ataupun majlis wacana ilmu yang kita adakan pada petang ini sebenarnya untuk mendedahkan kepada semua pensyarah SDS ataupun sistem 2 semester berkaitan dengan penyediaan video amali yang akan diguna pakai untuk proses penilaian berterusan bagi kursus fizik SP015 di bawah kategori penilaian amali. So, untuk wacana ilmu pada kali ini, kita akan bersama dengan dua orang panel, iaitu panel pertama Puan Wan Raniza binti Razali yang akan menerangkan kepada kita berkaitan arahan umum penyediaan video termasuklah durasi masa, format video, perkara-perkara yang perlu dan seumpamanya, serta banyak lagi yang akan dikongsi sebentar lagi. Dan panel kita yang kedua adalah Cik Suhaida binti Sa'dan. Beliau akan berkongsi ataupun menerangkan kepada kita penilaian video bagi menilai kemahiran manipulatif pelajar untuk 15%. Okey. Walau bagaimanapun, sebelum kita pergi kepada wacana ilmu kita, rasanya eloklah kiranya kita menjemput penyelaras ujian amali bagi unit fizik Puan Azli Rozita binti Arifin untuk menyampaikan sedikit taklimat berkaitan dengan ujian. So kita persilakan Puan Azli Rozita. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Tuan Moderator sekali lagi. Okey, so hari ini kita berkumpul untuk kita briefing sedikit dengan sedikit taklimat daripada saya mengenai ujian amali iaitu kemahiran manipulatif iaitu video lah. Okey. Tarikh ujian amali ni ialah pada 24 hari bulan 8 2021 iaitu pada hari Selasa minggu depan. Bukan esok tapi Selasa minggu depan. Okey, bersama-sama dengan ni juga saya akan bagi link kehadiran. Okey, so link kehadiran ni biasanya Nik Mahani nak lah sebab dia akan buat laporan. Okey, so saya dah buat link kehadiran. Selepas ni saya akan letak dalam ruangan chat ataupun dalam WhatsApp group pun. Okey, saya masukkan link kehadiran. Okey, yang kedua ialah Akta Rahsia Rasmi 1972. Since ujian amali ini juga akan digunakan sebagai markah final untuk pelajar. Jadi kita juga dikehendaki menandatangani borang pink tu lah. Kalau yang dah biasa dia ialah borang pink. Okey, borang ni juga saya akan bagi lepas ni. Okey, menunjukkan bahawa memang benda-benda yang kita bincang ni adalah sulit lah. Okey, sebab ni melibatkan markah final untuk pelajar semua. Okey, untuk borang Akta Rahsia Rasmi ni saya dah buat dan
Tuan-puan hanya perlu isi tanda tangan dan isi maklumat yang diperlukan. Untuk bahagian saksi, saya dah buat siap-siap. Okey, kalau ikut memang salah lah kan, mana boleh saksi dulu. Tapi untuk memudahkan kita semua, saya dah tanda tangan siap-siap untuk semua borang. Okey, bila dah dapat borang tu nanti, tuan-puan kena tanda tangan, tulis nama, isi maklumat semua. Lepas tu saya minta tolong upload ke dalam Google Drive Fizik 2, folder amali. Dalam folder amali ada folder Akta Rahsia Rasmi. Okey, uploadkan dalam tu, namakan fail mengikut nama masing-masing. Okey, dalam tu pun sebenarnya dah ada contoh dah, macam kumpulan kami, kumpulan practical test ni, dah ada 2-3 orang yang dah buat dah boleh tengok contoh dekat situ ya. Okey, itu yang pertama untuk borang Akta Rahsia Rasmi. Sebab borang Akta Rahsia Rasmi ni rasa saya bagi sebab ni yang first, okey. Untuk UPS pun kita belum lagi, tugasan pun belum lagi. Okey. Okey, dan juga tarikh taklimat kepada pelajar, iaitu tarikh taklimat kepada pelajar briefing pasal ujian amali ni semua hendaklah dibuat pada 24 hari bulan 8, iaitu Selasa minggu depan. So kita tak benarkanlah, dah putuskan, saya dah mesyuarat dengan ahli kumpulan saya, kita putuskan benda ni kita hanya boleh bagi tahu pelajar, termasuk rubrik semua kita bagi tahu hari Selasa minggu depan waktu nak buat amali tu. Okey, sekejap je, bukan lama pun. Okey, yang kita boleh bagi tahu awal kepada pelajar ialah eksperimen yang kita akan buat manipulatif ujian practical test nanti menggunakan prosedur ataupun bahan dia semua ialah menggunakan lab 3 eksperimen 5. Okey, lab 3 eksperimen 5. Kenapa nama dia lab 3? Sebab dia ialah sepatutnya dia kali yang ketiga pelajar buat eksperimen. Okey, tapi kita buat eksperimen 5. Kenapa eksperimen 5? Sebab simple harmonic motion yang kita buat dia berada dalam eksperimen yang kelima. Okey, so boleh bagi tahu pelajar, suruh dia prepare bahan je. Okey, boleh rujuk prosedur dalam board tu. Okey, bahan macam yang dah ditengok dalam bacaan ilmu hari Jumaat hari tu pun dah ada ya. Okey, so kenapa sebenarnya kita ambil eksperimen 5? Okey, ada 2 reason lah dekat sini. Reason yang pertama, supaya bila budak dah buat eksperimen ni dia boleh record terus. So kita ambil lah sebagai practical test terus. Jadi budak tak payahlah buat 2 kali. Okey, yang kedua, kita bawa ke depan eksperimen 5 sebabnya kalau waktu eksperimen 5 baru nak buat video, kita akan ada kekangan untuk marking. Because untuk practical test, video pun kita kena marking. Satu lagi, lab report pun kita kena marking. Okey, so untuk ujian amali ni, okey, eksperimen 5 ni sebenarnya kalau tuan-puan dah tengok dalam board tu dah ada 2 bahagian sebenarnya untuk prosedur eksperimen 5. Part 1 dengan part 2. Okey, so sebenarnya apa yang perlu buat untuk lab 3 ni? Lab 3 ni pelajar kena sediakan 2 benda. Okey, benda yang pertama ialah kena buat video. Video ni untuk apa? Untuk practical test. Dan video ni kena hantar kepada pensyarah pada 6 hari bulan 9 2021. Pada atau sebelum. Terpulanglah. Okey, pada 6 hari bulan 9 2021. Ni video practical test. Video ni yang kita akan marking. Okey, video ni pelajar hanya perlu buat part 1 sahaja, part 1 sahaja. Okay, remember eksperimen 5 ada 2 part 1 and part 2. Part 1 sahaja perlu record video ya. Okay, lepas tu bahagian kedua, satu lagi, eksperimen 5 juga kena buat full lab report macam biasa. Macam kita buat eksperimen 1, macam kita buat eksperimen 2. Tapi lab report kena buat semua, part 1 and part 2. Okay, lab report ni nak submit bila? Submit dia terpulang pada pensyarah masing-masing lah. Bila nak minta submit? Ada yang bagi seminggu, ada 3 hari. Macam yang eksperimen sebelum ni lah. Okay, ni terpulang pada pensyarah masing-masing. Okay, so waktu eksperimen ni macam biasalah bila student nak hantar report kan, dia kena attach picture completed setup of experiment. So 2 benda yang pelajar kena buat. Okay, so itu je daripada saya.
Okey, kalau ada apa-apa soalan ke nak tanya, rasa kita boleh buka nanti ada Q&A session. Okey, so itu je daripada saya. Terima kasih. Kita kembali kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Ketua Penyelaras Ujian Amali Unit Fizik Kolej Matrikulasi Pahang. Okey, sebelum kita teruskan dengan panel kita yang pertama, berikut adalah sedikit housekeeping yang saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Housekeeping ini adalah berkaitan dengan tarikh-tarikh penting yang tuan-tuan perlu ambil perhatian supaya kita tidak tercicir lah. Berikut adalah timeline for video production. Kita akan bermula dengan minggu keempat, week 4, iaitu hari inilah 16 hari bulan 8 2022, merupakan practical test briefing untuk semua pensyarah SDS berkaitan dengan tata cara ataupun apakah yang perlu disediakan dan apakah yang perlu dimasukkan, elemen-elemen yang perlu dimasukkan di dalam video yang akan dihasilkan oleh pelajar nanti. Minggu kelima hingga minggu keenam bermula daripada 23 hari bulan 8 sehingga 5 hari bulan 9. Ini merujuk kepada minggu. Tarikh briefing tu sila rujuk kepada tarikh briefing yang telah diberikan oleh Ketua Penyelaras Ujian Amali tadi. Minggu 5 ke minggu ke-6 adalah bermula daripada 23 hari bulan 8 sehingga 5 hari bulan 9 2021, yang mana untuk time frame ini pelajar perlu menyediakan video yang perlu untuk dinilai. Week ke-7 bermula daripada 6 hari bulan 9 hingga 12 hari bulan 9 adalah tarikh penghantaran seperti mana yang dimaklumkan oleh Puan Azli Rozita tadi, perlu dihantar pada tarikh yang telah ditetapkan ataupun sebelum tarikh tersebut. Dan minggu itu juga kita akan adakan video moderation yang mana tuan-tuan dan puan-puan kita akan ada sekali lagi sedikit taklimat perjumpaan macam mana kita nak menilai video melalui sesi moderasi tersebut. Minggu 8 ke minggu ke-9 adalah duration untuk video marking. So selepas minggu ke-9 maksudnya kita dah complete bahagian pertama ujian penilaian amali. Okay, itu adalah time frame ataupun peruntukan masa bermula daripada hari ini, which is minggu ke-4 sehingga minggu ke-9 sebelum kita complete bahagian pertama ujian penilaian amali. Okey, untuk seterusnya saya akan menjemput panel kita yang pertama iaitu Puan Wan Raniza binti Razali untuk membincangkan untuk menerangkan kepada kita berkaitan arahan umum penyediaan video, termasuklah durasi masa, format video dan beberapa perkara-perkara yang perlu dielakkan ataupun avoid semasa penyediaan video tersebut. Okey, saya serahkan kepada panel pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan selamat sejahtera kepada Mr. Liu. Dengar semua suara? Terima kasih kepada Tuan Moderator dan terima kasih juga kepada penyelaras ujian amali. Tibalah masa untuk saya ceritakan sedikit tentang part 1 iaitu video ujian amali. Ini adalah beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Yang pertama, apa yang kita nak bagi pada pelajar iaitu video ni mesti prepare 1 minute video of experiment iaitu berkaitan dengan simple harmonic motion part 1. Seperti yang diberitahu, ini adalah eksperimen yang kelima. Yang kedua, make sure to include all the given criteria in the video. Nanti saya akan terangkan lepas ni. Dan video tersebut not allowed to use any video published by others as part of the video content. Kita tengok kepada apakah instruction yang perlu kita beri kepada pelajar. Pertama,
The experiment must be conducted by the student dan student mesti show full face and body clearly. So gambar tu mesti, video dia mesti clear lah, tak boleh blur. Okay, number 2, only one assistant is allowed while conducting the experiment. And 3, the student must wear a proper attire during the experiment. Okay. Ni adalah format bagi video yang kita perlukan, iaitu dari segi masa adalah 1 minute dan video must be in MP4 format. The video must show how the experiment is conducted clearly dan di permulaan video tersebut, dalam video tersebut pada permulaannya mesti mengandungi beberapa kriteria ni. Yang pertama adalah nama, and then metric number, tutorial class dan title of the experiment, iaitu simple harmonic motion. Okay, ini adalah beberapa perkara penting yang perlu kita terangkan kepada pelajar dalam menyediakan video practical test kita. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih panel pertama Puan Ranizam di atas penerangan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah, kita boleh buka soal nanti pada hujung sesi nanti. Kita akan adakan sedikit sesi Q&A dan tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakan permasalahan tersebut pada sesi tersebut. Okey, untuk berikutnya, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan tertunggu-tunggu untuk apakah kriteria-kriteria yang akan dinilai di dalam video yang akan dihasilkan oleh pelajar sebagai penilaian berterusan bagi ujian amali. So untuk itu saya persilakan Cik Suhaida binti Saadan, ya, pensyarah kanan Kolej Matrikulasi Pahang, pensyarah fizik, yang akan menerangkan kepada kita penilaian video bagi menilai kemahiran manipulatif pelajar untuk ujian amali. Dipersilakan. Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang lah kan. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Formal sangat, rasa macam okay. Untuk petang ni, saya akan berkongsi belum lagi bab marking tapi hanyalah perkara-perkara yang perlu ada dalam video para pelajar nanti supaya pelajar tak hilang markah. So basically untuk manipulative skill kali ni kita akan tengok video yang dihasilkan oleh pelajar dan kita akan marking dia mengikut rubrik. Okay, rubrik telah pun disediakan. Okay, basically kita ada 10 kriteria. Okay, 10 kriteria dan skor kita adalah skala 1 hingga 3. 3 adalah markah yang tertinggi dan 1 adalah markah yang terendah. So tak dia dapat kosong lah patutnya markah dia. Okay. Dan untuk hari ni kita hanya akan tengok yang untuk mendapatkan markah 3 lah. Means that para pelajar ni perlu memastikan apa yang perlu ada dalam video tu disediakanlah oleh mereka. Okay. So kita ada 10 kriteria. Jadi markah penuh untuk video ni adalah 30 markah. So daripada 30 markah tu nanti kita akan ambil lah 15%. Okay, jadi kita pergi kepada kriteria yang pertama. Yang pertama adalah preparing the apparatus. Maksudnya pelajar perlu sediakan dan berdasarkan kita punya manual lab tu, okay, ada 5 benda yang penting. Saya cuma tak masukkan gunting lah. Saya rasa tak penting sangat kot gunting tu. So yang pertama, dia adalah throughout the video, tak semestinya belajar tu kena okay this is a string, this is the padlock, this is the stopwatch, tak perlu. Just throughout the video tu kita boleh nampak, oh pelajar tu sediakan string, so maksudnya dia dah adalah string tu. Okay, lepas tu dia ada bahan yang digunakan sebagai pendulum bob tersebut, padlock ke keychain ke whatever yang sesuai. Okay, lepas tu dia ada menggunakan stopwatch, dia ada sediakan meter rule atau apa-apa measuring apparatus yang sesuai untuk length dan juga dia ada protector atau apa-apa peralatan yang sesuai untuk measure angle. So kalau dia ada 5-5 ni, okay, maka dia akan dapat 3 markah tu nanti. Okay, tu yang pertama. Okay, so yang kedua adalah of course eksperimen kena set up. So kita akan tengok set up apparatus of the experiment. Okay, basically kita akan tengok 5 apparatus yang tadi tu. Okay, kita kena tengok string dengan padlock tu dipasang pada tempat yang sesuai lah. Maksudnya string tu perlulah diikat.
Okay, pada satu tempat yang untuk dia oscillate nanti. Okay, and then padlock tu perlulah diikat pada satu hujung lagi sebab dia akan dilepaskan supaya dia bergerak secara SHM. Okay, itu adalah untuk string dan juga padlock. Lepas tu yang stopwatch, meter rule, protector dia senang je. Asalkan dia guna stopwatch untuk ukur masa, betul lah tu kegunaannya. Okay, kalau dia guna sebarang meter ke tali tape ke apa-apa lain dia ada kat rumah tu, ukur tu untuk ukur panjang tali, maksudnya betul lah dia. Okay, and then kalau dia guna apa-apa saja alat yang bersesuaian untuk ukur angle, okay, maksudnya betul lah tu. Okay, so yang kedua ni kita tengok benda tu je. Tak payahlah complicated sangat, kesian budak-budak ni nanti. Okay, so tu yang kedua. Okay, lepas tu yang ketiga, kita akan measure the length of the string ataupun thread tu, dan yang ni sebenarnya dia akan diikuti dengan yang nombor 4 nanti, iaitu record the length of the string or thread. So dia boleh buat sekali lah. So apa yang penting kat sini adalah dia tunjuk macam mana dia ukur panjang tali. Dia pilih satu je lah, sebab kalau tengok prosedur tu ada, salah saya dia start daripada 40 kan, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, yalah dia pilih salah satu saja. So dia kena tunjuk macam mana dia mengukur dan dia kena zoom sampai pemeriksa nampak nilai bacaan dia tu. Okay, so kalau sini kriteria yang kita tengok adalah kita nampak dia kan jelas dia menggunakan pembaris untuk ukur. Okay, lepas tu alat yang dia guna tu mesti sesuai lah. Maksudnya dia mesti menggunakan apa-apa alat pengukuran panjang yang ada skala. Tak boleh lah tak ada skala, macam mana nak tahu. Okay, so yang ni akan bersambung dengan yang keempat. Yang keempat adalah record the length of the string or thread. Okay, kenapa saya suruh zoom in sampai nampak bacaan? Sebab kita nak check betul tak decimal place dia. Kalau diguna pembaris, patutnya dia kena catat maksudnya dia kena berlaku sikit lah. Dia kena katalah dia ukur 20 tak ada, 50 cm. So dia kena tulis lah 50.0 cm. So macam mana kita nak tahu betul dia tulis 50 cm, 0.0 cm tu? Berdasarkan yang dia zoom in dia punya bacaan tadi. Okay, so daripada situ kita tahulah betul dia ni baca 50, betul dia tulis 50.0 cm. Dia kena ikut dia punya measuring apparatus tu lah sebab mungkin ada yang titik perpuluhan lain ke kita tak tahu. So kena follow kat situ. So itu adalah untuk length 3 dan 4. Okay, seterusnya 5. 5 adalah untuk measure angle of oscillation. So sebab kita nak SHM, syaratnya adalah kita punya angle tu mestilah less than 10%. Biasanya kalau dalam makmal kita akan minta pelajar pilih 8 ataupun 9. Biasanya kita pilih 9. Okay, jadi yang ini pun sama, pelajar kena tunjuk, okay, dia tarik tali tu sampai angle 9 degree dan dia kena tunjuk sampai dia punya angle tu betul-betul 9 degree. Okay, dan sama jugalah macam tadi, show clearly and then suitable measuring apparatus. Tapi dia tak payah catat lah sebab kita dah tahu dah dia punya angle tu. Saya tak pasti dia punya worksheet nanti ada angle ke tak pasti. Tapi tak apalah, yang penting kita nampak kurang daripada 10 degree. Tu kena pesan betul-betul pada pelajar. Okay, lepas itu 6. Okay, 6, sorry. Okay. Salah nampak. Measure yang tadi tu kena tunjuk yang 9 degree. Lepas tu yang 6 ni adalah untuk tunjuk release angle tu. Okay, release angle tu maksudnya waktu dia dia punya, dia kena nak cerita, kena nampak dia adalah 9 degree. Lepas tu zoom out supaya nampak dia release. Macam tu. So maksudnya pelajar tu release objek tu pada kurang daripada 10 degree. So lebih kurang macam tu lah. Harap-harap bolehlah bayangkan sebab takut bayangan saya dengan bayangan kawan-kawan tak sama. Okay, itu adalah nombor 6. Okay, nombor 7 ni mungkin akan paling mengambil masa sebab kita kena ingat kita punya video ni 60 second je, 1 minit je. So pantas dia punya masa tu. Okay, nombor 7 ni adalah kita kena tengok betul tak dia kira 10 complete oscillation. Okay, so biasanya kalau kita dah follow pada hari Jumaat minggu lepas, biasanya kita akan suruh diorang biar dia berayun dulu a few oscillation, lepas tu baru kita start counting. Jadi kita kena tengok betul tak pelajar tu kira
10 complete oscillation. Sebab 10 complete oscillation ni dia mesti pergi dia mesti ada satu pergi sana patah balik macam tu kan. So kita kena tengok. Dan untuk yang ni pelajar kena tunjuk yang dia kira cukup 10 oscillation tu. Macam mana dia nak tunjuk tu, dia boleh guna apa-apalah. Kalau dia mungkin mempunyai skill yang lebih baik, mungkin dia boleh edit je lah. Okay, tambah count 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun kalau paling payah sangat dia boleh guna suara dia je. Okay, kira 1, 2, 3 sampai 10. Okay, dia kena tunjuk lah. So yang ni nombor 7 ni mungkin mengambil masa sedikit lah. Dan pesan juga kat pelajar, janganlah pilih tali yang bila panjang tali tu pendek. Sebab makin pendek, period semakin cepat. Nanti takut pemeriksa yang tak boleh nak follow nanti. 10 oscillation tu kan. Kalau ada 80 orang pelajar, penat 80 kali tengok oscillation tu. Okay, lepas tu yang ke-8. Okay, yang ke-8 ni adalah kita kena tahu macam mana pelajar measure dan record the time for oscillation. Yang ini pelajar kena tunjuk dia start dan juga stop. Dia punya stopwatch tu. Supaya kita tahu macam mana cara dia mengambil measurement tersebut. Okay. Yang ni sama jugalah. Lepas dia dah dapat tu, dia dah stop, dia kena catat. Okay, dia kena catat dia punya bacaan tersebut supaya kita boleh check betul tak dia punya decimal places. Decimal places juga adalah berdasarkan device yang dia guna, apparatus yang dia guna. Sebab ada yang 2 titik perpuluhan, biasanya 2 lah. Most of the digital tu pakai 2, tapi tak tahulah kok ada yang lebih accurate daripada tu, dia sampai 1/100 tu tak tahulah pula. Okay, bergantung kepada apparatus pelajar. Suitable measuring apparatus tu tak kisahlah, apa-apa sajalah yang ada pada dia yang boleh untuk dia mengukur masa. Cuma hari tu ada sedikit mungkin ada sedikit masalah di sini jika pelajar tu guna stopwatch tu, guna handphone dia untuk ambil video, dalam masa yang sama juga dia akan gunakan handphone dia sebagai stopwatch tu juga. Okay, jadi macam mana nak cakap jadi kalau macam tu terjadi, dia boleh gunakan sebab setahu saya semua handphone, tak kisahlah smartphone ke atau telefon zaman dulu-dulu pun selalu semuanya mempunyai kita panggil tu stopwatch. So dia boleh pinjam dulu ataupun dia boleh screen cap ke ataupun dia boleh ambil gambar still picture pun boleh. Okay, so untuk menunjukkan yang dia start, dia stop dan juga dia punya bacaan. Tu kalau ada pelajar yang bermasalah lah nak measure dan juga record time for oscillation ni, ataupun kalau ada masalah-masalah lain tu mungkin boleh bincang dengan pensyarah masing-masing lah kot untuk bagi kita panggil bukan solution, cadangan. Okay, cadangan kepada pelajar. So tu adalah untuk nombor 8. Okay, seterusnya safety. Okay, yang safety ni dia yang pertama adalah experiment is handled with caution. Maksudnya pelajar tersebut berhati-hati sewaktu membuat eksperimen. Dia akan buat di tempat yang selamat kan. Dia memastikan tak ada orang di kawasan sekitar dia. Maksudnya nampaklah dia berhati-hati, tak adalah dia main belasah je kat mana dia buat eksperimen tu. Okay, dan yang kedua adalah the release of object used as pendulum bob is done carefully. Okay, untuk kita release pendulum bob, kita kena release dia secara semula jadi tanpa mengenakan sebarang external force, sebab kita nak dia berayun disebabkan oleh gravity sahaja. So tu antara perkara yang kita kena tengok lah, takut dia terpush ke. Lagi satu, carefully ni juga boleh bermaksud bahawa ketika dia release pendulum bob tu tak ada objek lain ke, tiba-tiba adik dia merangkak kat depan dia ke. So tu maksudnya dia release dengan carefully. Okay, so maksudnya dia, yang kata lain, dia melakukan eksperimen ni dengan berhati-hati, selamat pada diri dia dan juga selamat kepada kawasan sekitar dia atau orang-orang sekeliling. Tu maksud safety. Okay, dan last sekali adalah macam biasa kebersihan. Okay, sebab kali ni tak boleh nak sapu meja kan. Okay, so yang penting kita tengok pack all apparatus away, neat and organized. Okay, so apa maksud neat and organized ni, dia agak kita panggil dia agak sebenarnya bergantung kepada masing-masing, tapi kalau kita pernah berpengalaman tengok basin student kita kemas tu, kita akan tahu mana satu yang neat dan juga organized. Ada yang kemas tapi tak organized. Okay, so apa yang kita nak tengok kat sini adalah dia susun kembali, buka balik dia punya apparatus tu dan dia susun dengan
kemas dan juga organize. Paling senang nak bezakan macam ni lah. Ada pelajar dia akan ambil tali tu, dia gumpal je dia letak. Okay, tapi ada pelajar yang akan ambil tali tu, dia lipat-lipat dulu and then dia letak. And then ada yang pelajar dia susun tindih-tindih. Ada pelajar yang akan susun satu-satu. So kat situ lah kita kena tengok neat dan juga organize tersebut. Dan untuk menunjukkan neat and organize ni, okay, kalau pelajar rasa pelajar boleh letak dalam satu bekas, tak kisahlah bekas apa jenis yang ada kat rumah dia, ataupun kalau payah sangat dia boleh buka and then dia boleh susun atas lantai ke meja ke tempat yang dia buat eksperimen tu, and then dia kalau dia rasa payah dia boleh snap still picture. Nanti dia just attach je lah dalam, dia insert je lah dia punya still picture tu dalam dia punya video. Tapi kalau dia nak ambil secara video pun boleh juga. Okay, so itulah perkara-perkara yang akan kita nilai nanti dalam video pelajar, dan perkara-perkara yang perlu ditekan kepada pelajar lah untuk memastikan pelajar tak kehilangan markah. Okay, sebab macam biasalah, sebab tu pun 30 markah tu. Jadi setiap kesalahan yang pelajar buat tu dia akan hilang 0.5 daripada 15 tu. Jadi kita kalau boleh nak pelajar dapat markah penuh lah. Sebab yang ni kita tak boleh nak buat teguran sebab video. Okay, so saya rasa itu je lah daripada saya. So terima kasih banyak-banyak. Saya kembalikan semula kepada Tuan Moderator kita. Okey, terima kasih kepada panel kedua Cik Suhaida di atas penerangan berkaitan dengan kriteria yang akan dinilai untuk kemahiran manipulatif bagi ujian amali semester 1 sesi 2021-2022. Okey, untuk itu selesailah sudah sesi wacana kita. Walau bagaimanapun saya masih lagi membuka ruang untuk kita mengadakan sedikit sesi Q&A. Mana ada pensyarah yang inginkan penjelasan yang lebih, dan akan bersama dengan kita, panel 1 dan panel 2 ni akan sentiasa bersama dengan kita lah untuk menjawab soalan-soalan yang akan diajukan oleh kawan-kawan daripada unit fizik nanti. Sesiapa yang ada soalan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Yang bahan yang ditaklimatkan ni, kita hanya taklimat kepada pelajar maksudnya kita boleh bagi yang macam soft copy gini tu, memang kita direct je cakap je dekat pelajar. Bagi soft copy pun boleh. Soft copy rubrik sekali dengan soalan akan diberi. Rubrik tu sekali dengan soalan. Kita boleh share terus kat pelajar. Boleh, memang dia akan dapat. Kita kena bagilah. Lepas tu saya lagi nak tanya Cik Lee, yang Cik Lee ada share dekat SDS Telegram hari tu kan, yang ada format lab report tu. Betul. Betul lah. Yang tu pun kita boleh share file tu ke pelajar ke kita tu untuk makluman pensyarah? Kita hanya boleh lah, saya dah tulis situ, boleh share dengan pelajar. Ya. Yang ada markah-markah tu boleh? Ya, boleh. Itu cadangan je, bukannya markah kita sebenarnya pun. Boleh. Jadi student tahulah kalau dalam ni berapa markah yang dia boleh dapat. Okay. Kalau saya nak potong balik, PowerPoint yang diberi tadi akan dikongsi untuk taklimat tu kan? Buat sendiri. Mau nyari semua kan? Betul ke ni, nak confirm balik ni? Maknanya akan dikongsi di dalam kita punya Telegram ke? Video record ni saya akan buat editing sikit lah, buang-buang mana yang tak patut. Sebab tu saya mohon tadi kita akan adakan sesi Q&A supaya kita tak ada interruption di bahagian awal video tersebut. Maksudnya video ni kita boleh share dengan pelajar lah. Okay, beres. Thank you very much. Okey, saya masih lagi. Video pun kita boleh share dekat pelajar juga. Maksudnya apa yang Suhaida cakap tadi bagi sedebok gitu boleh? Cuba kita kena minta pandangan daripada ketua penyelaras ujian amali lah.
berkaitan dengan video. Apa yang saya maksudkan tadi, video tersebut saya akan editing untuk dibahagi kepada, untuk dibagi kepada pensyarah untuk rujukan. Kod-kod ada yang terlupa berkaitan dengan apa yang ditaklimatkan petang ni. Tapi kalau let's say lah, kalau Ketua Penyelaras Ujian Amali kata boleh bagi, kita bagi je. Kalau sekarang ni bergantung kepada Ketua Penyelaras Ujian Amali. Mikir dulu. Nanti Mikir, bagi jawapan kemudian. Okey, bagi kemudian ya. Okey, sebab video ni saya akan buat editing sedikit, yang mana tak penting tu saya akan keluarkan, dan saya akan share kepada pensyarah untuk rujukan. Kod-kod ada yang terlupa ataupun terlepas pandang maklumat yang disampaikan tadi, supaya benda tu, sebab benda ni akan ada banyak masa lagi, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh akan tengok semula sebelum briefing kepada pelajar-pelajar nanti. Okey, masih lagi menunggu soalan daripada kawan-kawan. Nak tanya yang dia kira 10 oscillation tu, katakanlah kalau budak ni dia buat laju part tu, boleh ke? Kan dia kan berayun kan lambat, kan dia nak pendekkan Dia nak faham tak maksud saya? Dia pace, boleh. Boleh je Zah kalau dia ambil tali yang pendek tu. Sebab dia guna 40 tak laju sangat. Dia yang 20 tu yang macam ala-ala sekelip mata nampak tu. So kalau nak guna yang 100 cm tu letih lah nak tunggu. Saya maksud Zakia, dia nak cepatkan video tersebut. Dia nak cepatkan, asalkan kita nampak 10 oscillation okey lah. Boleh je. Okay. Yang penting pensyarah dia nampak 10 oscillation. Tu dia. Kalau macam tu kita tak boleh nak, kalau apa yang Zakia maksudkan tu kita tak nampak 10 oscillation sefahaman saya lah, tapi kita jelas bahawa budak tu mengira 10 oscillation. Sebab saya rasa Zakia kata tu mungkin dia akan kira 1, 2, lepas tu video tu dia akan cut off terus pergi 9, 10. Maksud saya rasa itu maksud Zakia. Dia lajukan video tu, faham tak? Dia buat laju gitu. Faham tak? Boleh tu. Kalau rasa dia memang count 10 oscillation okey je. Yang penting kita tahu dia count 10 oscillation. Maksudnya oscillation dia tu betul kan? Kalau maksudnya dia mesti pergi ke daripada titik permulaan pergi ke sana patah balik. Maksudnya dia tahulah tu adalah satu complete oscillation. Tu yang sebenarnya kita nak tengok tu, sebab kita takut dia cuba kira separuh ke ataupun dia tersalah kira ke. Okey, masih lagi buka peluang sebelum majlis kita ditutup secara rasminya. Satu perkara lagi berkenaan dengan tali yang dipilih dengan pendulum bob tu, kalau ikutkan untuk SHM tali tu dia mesti ringan dan tak tergang tau. Kalau ikutkan lah yang sebenar-benarnya. Jadi kalau tapi sebab dia dalam keadaan sekarang ni kita pun tak tahu pelajar kita berada dalam situasi yang macam mana. So kita tak payah strict sangat lah kot pasal tali tu. Tapi cuma tali tu tak boleh lah berat sangat. Sebab nanti mengganggu SHM tu. Sama juga dengan bahan yang nak digunakan sebagai pendulum bob tu. Cuma kena cari bahan yang sesuai yang akan menyebabkan objek tersebut bergerak secara SHM. Sebab kalau terlalu nipis atau terlalu ringan, dia akan berpusing-pusing nanti benda tu. So tu benda-benda yang kena tu sikit lah kot. Kena explain betul-betul sikit pada pelajar ni, sebab hari tu pun nak buat eksperimen free fall tu pun ada juga yang tak boleh nak buat sebab banyak barang tak ada. Jadi itulah antara perkara-perkara yang sebab kali pertama ni kan tak boleh nak membayangkan lagi macam mana hasilnya. Betul, saya setuju. Sebab benda ni kali pertama student nak buat, kali pertama kita nak mak pakai video ni kan. Jadi tak tahu lagi nak macam mana. Bila kita dah nampak ni tak apalah, kita boleh dah buat penambahbaikan. Okey, saya nak tanyalah satu. Biarlah saya tanyalah tanya satu soalan. Katalah dekat rumah pelajar tu dia tak ada tali, tak ada benang. So kita nak guna, dia hanya ada tali rapia saja. So macam mana, apa suggestion kita kalau dia nak gunakan tali rapia tu? Apakah nasihat kita pada student tersebut? Tali rapia kalau tebal tu mungkin akan mengganggu. Rasa boleh je. Boleh dia potong jadi nipis tu kan kita boleh koyak sikit tu. Koyak dia. Kalau yang lebar tu lah, tapi kalau dia ada yang halus tu okey je sebenarnya.
Cuma dia apa-apa kan dia akan reflect kepada budak tu punya percentage of difference sebenarnya. Kalau tali dia sangat tak sesuai, dia akan dapat nilai graviti yang akan besar, jadinya macam tu je sebenarnya. Tapi kita tak ada kira Tapi lagi. tak kisah Tapi- pun tapi mana kita- dia. Itulah, Apa-apa tapi tali. walaupun kita tak penalti. Tak penalti Ya. pun. Kau nak Asal guna ada tali. nak guna tali yang tali lembu tu kan, ikat lembu. Berat sangat tu Cik Lee, dia kena letak Itulah, Tapi saya rasa kena letak yang boleh musnahkan bangunan tu. kami terfikir juga mungkin ada yang akan guna kabel telefon. ya betul yang Semua dah tu rosak kata kan. terimalah Apa-apa seadanya. je lah yang boleh. Sebab Hmm. kita pun tak tahu situasi pelajar ni kan. Jadi Mm-mm. kita tak payah rigid sangat lah untuk asalkan benda tu boleh Betul. boleh on okay lah. Okey, saya cuba tengok dekat chat room, takut ada yang malu kan nak bertanya. Okey, sedihnya, apa yang sedihnya ni? Okey, Nik Mahani, sedihnya. Tali lembu, okey. Tak puas hati Mahani kata zaman Cik Lee dengan Mahani. Padahal jarak umur tu beza tu Mahani. Tak sama tu. Oi, sensitif. Mana boleh cerita pasal umur? Alah, kau dengki lah tu Padilla. Okey. Okey, Ada lagi ke soalan? Tuan-tuan dan Saya puan-puan? nak menjawab sikit ya soalan tadi yang bagi masa berfikir. Okey, sementara berfikir tadi kita orang ada buat perbincangan sikit lah. Rasanya video yang Suhaida cerita pasal rubrik tadi macam tak sesuai dan nak bagi pelajar dengar. Sebab nanti dia tahu macam mana kita bagi marker. Rasanya better pensyarah tu cerita dengan cara dia sendirilah, kreativiti dia sendiri. So macam ni Cik Lee, kalau ikutkan pensyarah tersebut boleh bercerita menggunakan kaedah biasa Google Meet. Ya, betul. Kalau pensyarah tersebut nak buat recording, dia buat recording untuk pelajar dia. Okey, betul. Boleh. Tapi boleh tak saya nak request PowerPoint tu boleh di-sharekan? Lewat dia. Kita tanya ni. Tak boleh Sebab Ella yang Request lain berapa? boleh ke tak tanya tu? Tak ada kalau Ella. Tapi Oh, Cik Lee, Adib, Cik Lee. tolong request Adib. Cik Lee. Ya, Puan Nik Nadia. bagi Boleh. tu ada Kan bantu. bukan Ya. kita sharekan rubrik kepada pelajar kan. Dan video tu pun nampak macam berkaitan dengan rubrik. Macam mana Lepas tu nanti kita pun buat Google Meet dengan pelajar. Kalau kita tak rekod mesti budak rekod. Tak apa, biarlah. Dia kan Tak yang apalah. tadi tu sebenarnya lebih kepada konteks untuk pensyarah. Jadi tak apa-apa sesuai lah untuk diberi pada pelajar. Ya, Faham betul. tak? Penerangan itu adalah Faham. untuk pensyarah. Jadi pelajar tak mungkin boleh ada benda boleh dia catch up sebab kita ada pengalaman. Kita ada prior knowledge terhadap eksperimen ni bertahun-tahun. Tapi ada pelajar mungkin tak pernah buat eksperimen ni. Ke pelajar SES pernah buat eksperimen ni? Pernah kan? Pernah kan? SES buat kan? SES dah buat kan, rasanya macam ada. Dari memang ada semester eksperimen. 2 dia orang kan? Jadi maksudnya pelajar SES tak ada masalah lah, yang mungkin pelajar yang SDSM 1 dia je lah kot. Tapi eksperimen ni pun Kalau Cik Lee bagi video untuk pelajar lagi bagus standard. Dok bagus, dok bagus. Puan Nik Najia dia memang Setuju, yang setuju. peringkat undang-undang tu pun dia juga yang mencetuskannya. Ya, saya Najia. Dia Takut terlebih royak kan ramai. Boleh royak Cik, saya rasa kita kurang royak. Dia kata kalau nak royak lebih-lebih. Aku takut. Tapi pendapat saya untuk penerangan kepada pelajar nanti, saya kata elok baiknya jika pensyarah sendiri yang maklumkan sebab dia adalah pelajar kita. Dan satu lagi, masa tersebut kita boleh dua hala. Maksudnya pelajar boleh bertanya, pelajar boleh mendapat apa-apa yang ketakpastian tu dengan jelas lah. So kalau kita bagi video, saya rasa limited kita pada video tersebut sahaja. Tanpa ada sebarang orang kata Q&A secara langsung. Ya betul, apa yang Rain cakap tu ya betul. Sebab rubrik tu pelajar dah ada. Kita pun tahu, kita just teranglah pada pelajar. Kalau pelajar ada masalah kita boleh terus jawablah kat situ kan. Ya jelas dan orang kata bagi mereka jelas. Ya betul. PowerPoint tu boleh ke dok? PowerPoint tu mungkin tanpa suara lah tu. Rahim, apa ni betul. Suryati ada soalan dekat bahagian chat. Okey. Sorry. Jawab dong tu Kak Wan.
Dah jawab ke? Dah. Video student kena hantar ke mana-mana GC or Telegram. Okey. GC or Telegram. Okey, cikgu jawab dari situ. Boleh hantar ke GC boleh, ada, Telegram ada, ataupun mana-mana yang pensyarah rasa sesuai lah. Yang sesuai, yang selesa dengan pensyarah tu. Yang mana-mana boleh dicapai oleh pensyarah. Ya. Okay, tu pun Norma ada tanya apa tu? Cik Lee share kat mana? Dak share lagi meta. Satu lagi soalan nak tanya, saya tak tahu lah ni mungkin sebab pensyarah dia pun tak berapa cerdik kot. Kalau sudah tanya madam kita ni nak buat video untuk 1 minit sahaja. Jadi madam rasa apa cara paling baik ataupun jalan nak guna benda untuk buat video 1 minit ni? Jadi apa cadangan kita? Jadi kalau kita sejarah TikTok memang budak sekarang ni memang semua reti ke dia balik semula ke pensyarah? Pesan aku tak reti TikTok ni. TikTok ni Mahani, kalau budak ni buat TikTok, dia boleh hantar video kat kita. Kita tak perlu nak budak tu boleh hantar video TikTok tu kepada kita dalam bentuk video. Kalau budak tu tak reti nak buat TikTok, macam mana kita nak guide? Tapi kalau tengok dekat YouTube tu mesti ada cara tau. Maksudnya tapi saya rasa budak pandai Mahani. Sekarang respon sekejap. Kalau kita guna video kita yang kamera biasa tu pun boleh jadikan video. Rakaman je. Ada proses editing sikit lah kalau misalnya sebab kita nak limit 1 minit. So minta lah mana-mana yang dia lagging tu kita potong lah. Minta je potong. Sebab rasanya ada apps yang sangat mudah. Rasanya budak dia sebenarnya lagi pandai daripada kita. Budak-budak pandai sebab budak lah lagi Betul. Budak-budak sangat pandai bab-bab ni. Kita je yang tak pandai. Saya tak tahu apa-apa pun saya tanya budak mesti dia orang ada solution. Kalau tengok kemahiran YouTube apa semua tu kan, yang borang soal selidik tu majoriti semua paling tinggi je bab video ni. Kan kalau kita tahu budak kita ni pandai kan. Jadi saya nak cuba cetuskan sesuatu. Katakan sekarang ni dia nak buat TikTok, kita nak video TikTok. Okey, video tu sekiranya dia memasukkan juga elemen gambar. Kan kalau kita nak kan kita kata tadi mula-mula video, means masa dia tunjuk gambar tu dia snap. Ada ketika dia snap dan dia masukkan ke dalam video tu. Adakah diterima? Boleh je. Tadi kan boleh snap. Asalkan dalam bentuk video walaupun dia insert still picture pun tak ada masalah. Asalkan dalam video. Thank you. Macam kita buat eksperimen tak lah. Macam kita buat kita. Saya tak buat lagi. Saya follow bukan. Eksperimen motion dulu. Thank you. You kata kalau guna TikTok video kualiti dia rendah. Cik Lee tu Takut aja pensyarah tak nampak. Kalau lebih daripada 1 minit kena tolak markah tak? Boleh cuba evidence mark. Tak payahlah tolak markah. Tak payahlah. Ikut Ria lah kita kata je. Kalau budak tu hantar 10 minit kot lah. Okey, ada lagi ke kawan-kawan sebelum kita akhiri majlis wacana kita pada petang ini? Okey, so itu saja daripada untuk program kita Wacana Ilmu Kemahiran Manipulatif Ujian Amali SP015. So saya akhiri dengan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim.